Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki bin Azam. Nombor metrik BA 18+0295. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Pelbagai masalah alam sekitar dikesan dan semakin serius sejak akhir-akhir ini. Kadar pertumbuhan penduduk dunia yang semakin meningkat menyebabkan banyak penggunaan sumber alam dan menjadikan banyak pemaziran yang berlaku. Menurut Jamaluddin Jahi 2001, aktiviti manusia seperti penebangan hutan, pembalakan haram dan pelepasan asap kilang menyebabkan pencemaran alam sekitar yang semakin serius. Pencemaran terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bau, bunyi, dan pencemaran tanah. Hari ini kami akan membincangkan dua jenis pencemaran, pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku terhadap air dari segi kandungan atau warna, serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh berbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair, dan gas. Ia biasanya berlaku akibat perbuatan manusia. Antara langkah pemeliharaan dan pemeliharaan yang boleh dilakukan ialah melakukan proses rawatan loji kumpahan air, tidak membuang sampah ke dalam sungai, tasik, atau laut, dan melakukan penjimatan air. Pencemaran udara merupakan suatu keadaan yang melibatkan pengenalan terhadap sebarang bahan kimia, jirim zarahan, dan bahan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia dan organisme hidup yang lain, serta merosakkan alam sekitar apabila ia dilepaskan ke atmosfera. Antara bahan-bahan yang boleh mencemarkan udara termasuklah gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan, logam toksik seperti plumbum tembaga, dan sisa radioaktif. Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang boleh diambil bagi menangani masalah pencemaran udara termasuklah menghijaukan kawasan, mengamalkan amalan kitar semula, dan menggunakan petrol tanpa plumbum. Merupakan salah satu khazanah alam yang sangat tinggi nilainya. Namun begitu, terdapat individu yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan berlakunya kemusnahan hutan sehingga berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna. Hal ini dikatakan demikian kerana telah berlakunya kepupusan flora dan fauna. Terdapat beberapa jenis haiwan yang telah mengalami kepupusan, seperti badak sumbu putih Sumatera, badak hitam Afrika Barat, dan juga harimau Jawa. Oleh itu, sebagai pengguna alam sekitar yang bertanggung jawab, kita mestilah memelihara dan memulihara alam sekitar agar generasi akan datang dapat menggunakannya. Antara kesan pembaziran air adalah yang pertama, menyebabkan pembaziran uang. Air yang terus dibazirkan akan menyebabkan kita terpaksa membayar lebih dalam bil air. Kesan yang kedua adalah boleh menyebabkan tanah runtuh. Pipe yang bocor, terutama di kawasan kaki-kaki bukit, akan menyebabkan air terus mengalir dan akan menyebabkan hakisan di kaki-kaki bukit dan boleh menyebabkan tanah runtuh. Kesan seterusnya adalah pembaziran air akan menyebabkan bekalan air bersih semakin berkurang. Bekalan air bersih ini digunakan oleh semua manusia untuk kegunaan harian mereka. Bekalan air bersih sangat penting untuk kegunaan seharian manusia, seperti minum, mencuci kain, dan memasuk kereta dan sebagainya. Oleh itu, bekalan air bersih sangat penting untuk manusia menjalankan kehidupan mereka. Antara langkah-langkah dalam penyemprotan air
Terdapat dua langkah dalam penjimatan air. Yang pertama, memeriksa kebocoran pipe. Yang kedua, penggunaan amalan harian kita. Langkah yang pertama, menyelenggara sistem perpaipan di rumah. Langkah ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kebocoran pipe sistem perpaipan di rumah yang boleh mengakibatkan pembaziran air bersih di rumah kita. Langkah ini seharusnya dilakukan oleh tuan rumah dalam tempo masa tertentu bagi mengelakkan berlakunya sebarang kebocoran dalam sistem perpaipan di rumah. Langkah yang kedua, menjimatkan penggunaan air dalam aktiviti harian kita. Langkah ini bukan saja harus diambil oleh ibu bapa, tapi anak-anak juga perlu memainkan peranan. Antara cara-cara untuk menjimatkan penggunaan air dalam aktiviti harian kita adalah mencuci pakaian menggunakan mesin basuh dengan muatan yang penuh. Yang kedua, menjimatkan penggunaan air dalam aktiviti mencuci piring. Yang ketiga, menjimatkan penggunaan air ketika mandi. Salam sejahtera, nama saya Max D. Michael dan saya akan menerangkan tentang maksud penjimatan tenaga elektrik. Yang pertama, perkataan penjimatan merupakan satu perkataan yang membawa maksud satu perbuatan atau satu kelakuan untuk menjimatkan sesuatu benda, perkara ataupun tenaga yang kita gunakan. Yang kedua adalah perkataan tenaga. Tenaga merupakan satu perkataan yang bermaksud sumber ataupun satu kuasa yang menggerakkan ataupun mengoperasikan sesuatu sistem yang berfungsi. Secara ringkasnya, penjimatan tenaga elektrik bermaksud satu perbuatan atau kelakuan untuk menjimatkan tenaga elektrik. Dan untuk menjimatkan tenaga elektrik, perkara ini boleh dilakukan dengan beberapa cara dan dia juga mempunyai kepentingan tertentu mengapa kita harus menjimatkan tenaga elektrik. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Hisham bin Madin dan saya akan membincangkan tentang penjimatan elektrik. Mengapa kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik? Jawapannya ialah tenaga elektrik memberi kesan, khususnya kesan negatif kepada alam sekitar kita. Tenaga elektrik ini mampu mengubah iklim secara mendadak. Hal ini kerana untuk menjana tenaga elektrik, kebanyakan tempat jana kuasa menggunakan bahan bakar seperti arang batu. Cara ini sememangnya mempunyai kos yang murah, tetapi planet kita lah yang menanggung akibatnya. Oleh itu, penjimatan tenaga elektrik perlulah dilakukan oleh setiap individu. Saya akan menceritakan tentang penjimatan elektrik di kediaman kita. Pertama sekali adalah penggunaan kipas. Apabila kita keluar dari bilik, tutuplah kipas untuk mengurangkan penggunaan elektrik. Kedua adalah penggunaan lampu. Sama seperti penggunaan kipas, tutup lampu tersebut sekiranya tidak digunakan dan sekiranya ingin menggunakan tenaga cahaya pada larut malam. Contohnya, kita belajar. Gunakan lampu belajar untuk meminimumkan penghasilan tenaga haba dari lampu tersebut. Akhir sekali, cabutlah plug sekiranya tidak digunakan lagi supaya pengaliran tenaga elektrik dapat dielakkan.